salam sejahtera kepada Dr. Siti Rosni. Saya Nurul Farhana akan membentangkan analisis permainan kewangan. Isi kandungan pembentangan ini adalah deskripsi permainan, analisis SWOT serta cadangan penambahbaikan. Jadi, tanpa membuang masa, permainan yang dipilih adalah ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Permainan ini berdurasi selama 2 jam 15 minit dan dikhaskan untuk pelajar sekolah menengah. Objektif permainan ini adalah mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pendapatan, mengira simpanan, membuat keputusan untuk menyimpan, berbelanja dan juga menabur. Antara bahannya adalah Jumobi Cue Card, kotak misteri Jumobi, Jumobi Board Game, kad kewangan bulanan, kad matlamat. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan prosedur permainan. Permainan ini mempunyai 5 cabaran. Cabaran 1 atau C1 adalah diskusi situasi, C2 kad matlamat, C3 Jumobi, C4 lakonan dan yang terakhir C5 ialah konsep ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Kemudian pembentangan ini diteruskan lagi dengan perkara kedua iaitu analisis SWOT. Untuk kekuatan, saya akan mengupas tentang objektif yang sejajar dengan permainan, kelemahan pula tentang percambahan komponen dalam satu aktiviti, dan yang ketiga peluang untuk memperluaskan lagi penilaian. Manakala dari segi ancaman pula, penggunaan teknologi dalam permainan. Seperti yang telah digariskan di objektif permainan, permainan ini merangkumi elemen literasi kewangan simpanan dan pelaburan. Pelajar yang bermain aktiviti ini mampu meluaskan lagi pengetahuan tentang elemen tersebut kerana soalan yang disediakan dalam permainan ini sangat berkait rapat dengan keupayaan simpanan dan menggandakan wang diberi. Contohnya, elemen pelaburan yang dapat dilihat dari wang amanah 1000 yang diberikan kepada setiap kumpulan, di mana wang tersebut harus ditingkatkan sepanjang sesi permainan Jumobi. Malah, melalui aktiviti ini, pelajar juga boleh mengetahui bahawa mereka perlu mencari tempat pelaburan yang boleh dipercayai. Sebagai contoh, proses pelaburan haruslah dilakukan di tempat perbankan atau badan yang boleh dipercayai seperti ASNB. Permainan ini juga memasukkan pengetahuan tentang skim cepat kaya yang berleluasa di Malaysia. Hal ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang risiko pelibatan diri dalam agenda skim cepat kaya. Menurut Edward 2019, menerusi laporan di berita harian online, masih ramai orang yang terjebak dengan skim cepat kaya akibat daripada kekurangan ilmu kewangan yang seterusnya menyebabkan seseorang itu mudah terpedaya dengan faedah yang ditawarkan. Aktiviti ini menunjukkan konsep pelaburan secara tidak langsung kepada pelajar yang bermain permainan ini. Di samping itu, aplikasi contoh situasi dalam permainan ini juga mampu membantu pemain meletakkan diri dalam contoh situasi yang diberikan. Sebagai contoh, soalan situasi yang diberikan tentang carta alir tunai yang melibatkan pengiraan wang, simpanan, matlamat di mana pelajar harus berdiskusi di dalam kumpulan masing-masing untuk memberi jawapan serta hujah kepada soalan-soalan yang terdapat dalam situasi berikut. Kaedah ini memberikan peluang kepada pemain untuk berfikir dan menggunakan pengetahuan tentang keupayaan kewangan. Pemain akan dapat menguasai pengetahuan apabila mereka meletakkan diri mereka dalam konteks yang diberikan, kerana penglibatan adalah penting dalam proses pembelajaran. Ini adalah menurut Martin dan Bulliger 2018. Bukan itu sahaja, contoh situasi yang dilakukan juga mampu mendidik pelajar dari awal untuk menghadapi dan sentiasa berjaga tentang perihal elemen simpanan dan pelaburan. Dan hal ini juga dapat mengajar pelajar cara untuk merancang dan mengira wang simpanan dengan lebih cekap. Hal ini sejurus dapat melahirkan masyarakat yang berjimat dan mampu mengelakkan pembelian yang melepasi had simpanan yang sedia ada. Malah, pelajar juga dapat mendalami dan menggunakan konsep kemampuan dan kehendak dalam pembelajaran seharian untuk menjamin kesejahteraan hidup yang bebas masalah kewangan. Kemudian, mari kita lihat pula kepada isi kelemahan. Percambahan komponen literasi kewangan dalam satu cabaran atau satu aktiviti adalah merupakan satu kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam permainan ini. Hal ini demikian kerana sekiranya
Sekiranya bilangan aktiviti yang adalah terlalu banyak dalam satu, pelajar mempunyai kesukaran untuk menghadam elemen kewangan yang digariskan di setiap peringkat. Sebagai contoh, di cabaran 1, permainan ini fokus kepada elemen pendapatan bulanan, jenis perbelanjaan, pelaburan, kirakan simpanan dan baki dari pendapatan. Di samping itu, pelajar berkemungkinan tidak mampu untuk menghabiskan cabaran dalam masa yang telah ditetapkan. Seperti yang telah digariskan oleh Wexler 2014, struktur kerja yang berlebihan akan membuatkan kanak-kanak menjadi keliru dan tidak mampu untuk menanggung beban aktiviti tersebut. Kemudian, pelajar akan menghabiskan tugasan secara ala kadar dan tidak bersungguh-sungguh kerana mengejar masa yang sangat singkat. Tambahan pula, isi kandungan aktiviti juga perlulah disesuaikan dengan kapasiti dan kemampuan pelajar dalam menghadam ilmu yang dimasukkan dalam sesi permainan. Guru memainkan peranan penting dalam memilih cara, isi kandungan serta aktiviti yang bersesuaian dengan tahap literasi pelajar. Tamsilnya, penggunaan satu elemen untuk satu cabaran adalah lebih bersesuaian kerana pelajar tidak akan merasa keliru dengan isi kandungan yang terdapat di dalam aktiviti. Seterusnya adalah peluang. Peluang utama yang dapat digariskan dalam permainan ingat sebelum kena berjimat sebelum habis adalah di peringkat cabaran 4 yang berkaitan dengan penilaian lakonan oleh setiap kumpulan. Dalam aktiviti lakonan, penggunaan bendera hijau dan bendera merah sebagai penilaian dari kumpulan lain atas lakonan yang dilakukan. Tidak dinafikan, penggunaan bendera mampu meningkatkan keseronokan ketika bermain. Namun begitu, penggunaan bendera sahaja tidak mampu menjadi justifikasi yang kukuh untuk mengukur kefahaman murid dalam literasi kewangan yang telah dipelajari. Oleh itu, dalam cabaran 5, pelajar perlu memberi justifikasi kepada penilaian yang diberikan kepada kumpulan lain. Sebagai contoh, jika kumpulan 1 telah memberikan bendera merah kepada kumpulan 2, maka kumpulan 1 perlu menyatakan sebab yang kukuh kepada penilaian yang diberikan daripada hasil lakonan kumpulan 2. Manakala, kumpulan 2 pula perlu membantah atau menerima keputusan kumpulan 1 dengan hujah yang relevan. Perkara ini dapat menambahkan komponen interaksi dan keseronokan dalam permainan apabila setiap kumpulan perlu membeli hujah yang rasional untuk mempertahankan keputusan masing-masing. Menurut Yambi 2020, penilaian adalah sebuah komponen yang sangat penting untuk menentukan tahap kefahaman pelajar dalam sesuatu pembelajaran yang telah diajar. Oleh itu, guru perlulah menggunakan instrumen pengukur yang sesuai dalam pengendalian permainan ini supaya objektif akan tercapai. Untuk meluaskan lagi peluang ini, guru yang mengendalikan permainan ini dapat membina sebuah checklist untuk mengukur tahap kefahaman setiap kumpulan terhadap elemen literasi kewangan yang digariskan di dalam objektif utama permainan seperti pelaburan dan juga simpanan yang mempunyai kaitan yang rapat dengan tajuk besar permainan iaitu beringat sebelum kena berjimat sebelum habis. Analisis keempat pula adalah dari segi ancaman. Memandangkan zaman kini mula melangkah ke arah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun begitu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, permainan ini dikendalikan secara fizikal walaupun ia berpotensi untuk dijalankan secara atas talian. Terdapat banyak kekurangan dalam menjalankan permainan secara fizikal, antaranya ialah dari segi penyediaan dan pengendalian aktiviti permainan. Melalui aspek penyediaan permainan, penghasilan permainan ini melibatkan banyak proses apabila guru ingin menukarkan barangan yang melibatkan penggunaan kertas. Sejurus, perkara ini boleh menyebabkan pengendalian aktiviti ini adalah tidak mesra alam. Sebagai contoh, pencetakan situasi dan soalan yang berganda dalam permainan ini. Bukan itu sahaja, kebarangkalian pembuangan kertas-kertas bercetak seusai permainan tamat adalah sangat tinggi. Dan secara tidak langsung, perkara ini bukan sahaja membebankan dari segi usaha penghasilan malah, kelestarian alam sekitar juga akan terjejas. Pelajar tidak mempunyai akses kepada informasi yang diperlukan berkaitan dengan elemen literasi kewangan yang diketengahkan dalam sesi permainan. Contohnya, jika pelajar mempunyai pengetahuan yang cetek dalam literasi kewangan, proses pengendalian permainan akan terbantut
kerana pelajar tidak memahami konteks permainan. Perkara ini kemudiannya akan menyebabkan permainan itu menjadi bosan dan tidak dapat dikendalikan seperti yang telah dijangkakan. Tambahan pula, pelajar berkemungkinan tidak akan menjawab soalan situasi dengan betul serta proses perbincangan antara pelajar pula akan bertukar menjadi proses mengajar satu hala apabila guru perlu bertindak sebagai pemberi informasi tentang sesuatu elemen literasi kewangan yang tidak difahami. Menurut Filgona Sakio Guani and Okoronka 2020, pelajar akan hilang motivasi apabila mereka tidak mengetahui konteksnya. Hasilnya, pelajar akan merasa tidak berminat untuk menyertai permainan tersebut dengan bersungguh-sungguh. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan cadangan penambahbaikan. Berdasarkan kelemahan dan ancaman yang telah dinyatakan, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang bakal diusul untuk membendung isu yang dinyatakan di aspek kelemahan dan juga ancaman. Pertama sekali, dalam mengadaptasikan permainan ini daripada secara fizikal kepada secara atas talian. Pada era globalisasi kini, rata-rata rakyat telah mengaplikasikan kehidupan norma baru yang melibatkan teknologi digital. Begitu juga dengan permainan. Menerusi laporan Sinar Harian 2021, statistik penggunaan capaian internet telah meningkat kepada 91.7% pada 2020 berbanding 90.1% pada 2019. Hal ini mengilustrasikan bahawa sudah ramai rakyat Malaysia yang menggunakan barangan digital dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, dengan alternatif pilihan aplikasi yang pelbagai, permainan ini dapat dihasilkan melalui kaedah atas talian. Kaedah atas talian juga memberikan kelebihan yang banyak kepada pengguna seperti fungsi autosave di aplikasi pembinaan permainan. Perkara ini bukan sahaja memberi kebaikan kepada pengguna, malah kepada alam sekitar kerana penggunaan kertas dapat dikurangkan dan dapat mempraktikkan kehidupan mesra alam. Seterusnya, dari segi pengendalian, guru dapat membina sebuah laman sesawang sebagai bank nota kepada pelajar untuk mencari maklumat tentang pelaburan, simpanan dan juga pengisian carta aliran tunai. Misalnya, seseorang pelajar itu tidak mendalami ilmu tentang pelaburan, maka dia boleh melayari laman sesawang bank nota untuk mengumpul maklumat yang dikehendaki. Perkara ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kualiti permainan kerana terdapat penambahan instrumen permainan bank nota yang akan sentiasa membantu pelajar dalam mencari ilmu yang dikehendaki oleh soalan. Pemahaman kepada konteks juga akan membuatkan pelajar bermotivasi dan melibatkan diri dalam sesi pembelajaran. Ini adalah menurut Gray dan Di Loreto 2016. Lebih-lebih lagi, pengendalian permainan secara atas talian juga dapat meningkatkan tahap motivasi dan interaksi pelajar dalam sesi permainan. Tamsilnya, hal ini juga sejajar dengan keadaan masa kini yang sedang mempraktikkan norma baru hidup secara atas talian. Pendek kata, pengubahsuaian permainan ini kepada digital akan memberikan pelbagai faedah kepada dua-dua pihak, iaitu pemain dan juga guru. Kesimpulannya, permainan ini adalah permainan yang sangat bagus untuk diaplikasikan dalam sekolah kerana ia mampu memberikan pelbagai faedah kepada murid tentang aspek literasi kewangan. Oleh itu, segala cadangan